قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. الصدق iaitu benar. Tuan-tuan muslimin, muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala. Cuma pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Haqaiq Anit Tasawuf. Kita masuk bab baru ataupun sifat mahmudah yang keseterusnya, iaitu sifat as-sidq. Baca dia as-sidqu. Tapi sebab susah nak sebut dengan dal mati, jadi dibariskan dal tu dengan baris bawah juga. Dia panggil ittiba' kepada huruf sad yang berbaris bawah. Jadi kita sebut sidq. Asalnya sidq, dal mati, sama dengan kidbun, lawan kepada sidq. Asalnya kidbun ataupun kadbun. Tapi sebab nak sebut susah dengan dal mati, maka kita baris bawah dia ittiba' dengan huruf sebelum. So kita baca kidib ataupun kadib. Yang ni baca dia asas sidqun. Sidq ataupun sidq. Bahasa Melayu kita terjemah dengan makna benar ataupun jujur. Kalau kita mengaji dalam ilmu usuluddin ataupun ilmu akidah, ilmu tauhid, maka siddiq ni adalah salah satu daripada sifat wajib. Wajib pada Nabi dan Rasul. Bila istilah yang ulama guna wajib pada Nabi dan Rasul sifat siddiq ni, kalimah pada tu menunjukkan wajib tu pada akal. Maknanya sifat siddiq ni wajib pada Nabi dan Rasul pada akal kita. Maknanya akal tak boleh terima Nabi ataupun Rasul bersifat dengan sifat dusta. Apatah lagi agama. Akal kita tak boleh terima dah. Mana-mana Nabi, mana-mana Rasul yang datang, wajib pada mereka ada sifat siddiq ni. Tu akal kita duduk situ. Maknanya akal kita tak boleh terima kalau Nabi dan Rasul tu adalah pendusta. Tapi bila bercakap sifat siddiq ni pada kita orang Islam, maka ulama guna wajib atas orang Islam. Tadi wajib pada, ni wajib atas. Bila guna kalimah atas, maknanya wajib atas orang Islam bersifat dengan sifat siddiq. Kita boleh faham daripada ibarat ulama tu adalah siddiq ni adalah tuntutan syarak. Satu sifat yang wajib, yang syarak tuntut, kita ada sifat tu. Sebab tu dia panggil atas. Maknanya ada tekanan daripada syarak pada kita yang mukallaf supaya bersifat dengan sifat siddiq. Lawan pada siddiq, dusta.
Itu yang dilarang oleh syarak. Itu mengaji dalam usuluddin. Cuma nak sebut sini, jujur kita dengan Allah Ta'ala. Baik. Kata Syekh Abdul Qadir Isa, dia kata, sidik suatu kemestian bagi murid yang mencari jalan mencapai kejayaan dengan wusul kepada Allah Ta'ala agar memperolehi kejituan dalam 3 sifat. Suatu kemestian bagi murid. Murid ni bukan murid sekolah. Sebut dah dulu. Dalam awal-awal kitab ni kita dah bicara berkenaan dengan murid ni. Siapa murid di sini? Murid ni adalah orang yang punyai kehendak. Daripada kalimah arada yuridu. Isim fa'il dia murid. Arada hendak. Sifat iradah Allah Ta'ala berkehendak. Jadi murid ni isim fa'il, orang yang punya kehendak. Suatu kemestian bagi murid, orang yang berkehendak, orang yang ada keinginan mencari jalan mencapai kejayaan dalam wusul. Wusul maknanya sampai kepada Allah. Ataupun dekat dengan Allah. Hati kita. Maka orang yang nak mencapai kejayaan wusul pada Allah Ta'ala ni memperolehi kejituan dalam 3 sifat. Syekh bilang dulu. Nanti dia hurai satu-satu bab. Apa 3 sifat tu kena ada pada seorang murid yang nak mencapai wusul pada Allah? 1, mesti sidik. Mesti benar, mesti jujur. Nanti dia terangkan jujur pada apa. Yang kedua, mesti kena ada ikhlas. Dan yang ketiga, mesti kena ada sabar. 3 sifat. 3 sifat ni, kalau kita tengok sesama kita pun, kita nisbahkan pada siapa? Orang Islam. Ataupun kita letaklah pada orang yang berilmu lah. Ataupun seorang guru lah. Seorang ustaz lah. Ataupun asatizah lah. Kalau seorang Islam tu, ataupun asatizah tu tak bersifat dengan sifat sidik, sifat jujur, macam mana persepsi kita pada dia? Kita tengok dia orang Islam, tapi tak cantik Islam dia. Tak padan dengan ustaz, nipu. Itu ni. Tak ikhlas gitu juga. Ikhlas ni benda dalam perut. Tak ada orang tahu. Tapi, sebab tak ikhlas ni kadang-kadang terbongkar. Orang boleh tahu. Maka orang kata tak padan dengan orang Islam. Tak ikhlas rupanya dia tolong aku. Tak ikhlas rupanya dia buat sesuatu tu. Orang akan buat persepsi macam tu. Begitu juga dengan sabar. Orang Islam yang tak ada sabar. Kalau orang berilmu yang tak ada sabar. Tak padan berilmu. Nama ustaz. Tapi tak sabar. Orang akan letak persepsi macam tu. Maknanya, kalau tak ada sifat ni, tak sempurna. Tak ada sifat sidik, tak ada sifat ikhlas, tak ada sabar, tak sempurna kita tengok keislaman seseorang tu. Sebab tu nak sempurna, nak capai kejayaan wusul pada Allah Ta'ala,
Maka tiga sifat ni mesti ada dengan kita. Bahkan ulama kata kalau ada biasa-biasa saja tak memadai lagi. Sifat ni nak kena ada di maratib yang tinggi, di martabat yang tinggi. Barulah seseorang itu berjaya wusul pada Allah Ta'ala. Sebab tu di antara sifat Nabi ialah Siddiq. Sifat orang yang kedua tinggi selepas daripada Nabi dan Rasul siapa? Abu Bakar. Siapa dia? As-Siddiq. Depan nanti dia sebut. Tu. Ahlus Sunnah meletakkan selepas Nabi dan Rasul, manusia yang paling tinggi kedudukan dia ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab dia disebut dalam Quran tu. Nama dia disebut dalam Quran. Bila mana Nabi duduk dengan dia dalam gua tu, diceritakan kalimah perkataan temannya. Nya tu siapa? Teman tu Abu Bakar As-Siddiq. Allah Ta'ala highlight dalam Quran. Maknanya Abu Bakar lebih sungguh di sisi Allah. Apa sifat yang menyebabkan dia lebih? Siddiq. Bahkan dia bukan setakat Siddiq. Siddiq ni sifat. Dia bukan setakat Sadiq. Orang yang ada sifat Siddiq. Seorang yang membenar. Bahkan dia Siddiq. Sangat membenarkan. Terlampau membenarkan Abu Bakar As-Siddiq. Depan nanti dia sebut sikit istilah. Baik. Jadi, tiga sifat ni kena ada pada kita. Satu Siddiq. Yang kedua ikhlas. Yang ketiga sabar. Nanti dia cerita satu-satulah. Dalam bab ni dia nak cerita dulu tentang Siddiq. Baik. Ini kerana kesempurnaan tidak akan menghiasi diri manusia. Diri kita lah. Kecuali setelah dia bersifat dengan ketiga-tiga sifat ni. Segala amalan juga tidak akan sempurna. Kecuali dengan wujudnya sifat-sifat tersebut. Apa contoh? Ikhlas. Mana sempurna amal? Kalau tak ikhlas. Nampak pada fiqh sah lah. Tapi dari sudut qabul Allah Ta'ala tahu. Amalan yang dibuat oleh Fulan bin Fulan ni aku tak terima. Sebab apa? Dia beribadat bukan kerana aku. Dia bagi derma bukan kerana aku. Dia baca Quran bukan kerana aku. Sebab tu dalam hadis di akhirat antara situasi yang Nabi cerita, Allah Ta'ala perintahkan mereka yang riak ni pergi cari pahala habuan pada orang yang kau riak dulu atas dunia. Kalau mu buat dulu nak menunjuk kepada pak mentua, pergi cari dia. Pergi minta dengan dia pahala. Mu jadi imam semayang tadi nak tunjuk pada pak mertua, pergi minta dengan dia pahala. Tu ada situasi tu. Nabi sebut dah situasi tu akan berlaku di akhirat. Sebab apa jadi gitu? Sebab tak kabul. Dari sudut fiqh, sah. Fiqh mengesahkan bila cukup rukun syarat salat, sah. Tapi dari sudut qabul, tak diterima bila tak ada ikhlas. Begitulah buat dengan dalam keadaan tak sabar. Orang minta derma. Kita ambil duit daripada poket, kita balik. Ambil lah, nak sangat. Tak sabar tu. Duk minta, tak berhenti-henti minta. Ambil, nak sangat duit. Tu tak sabar tu. Qabul kau, terima kau di sisi Allah. Bagi tu. Tapi bagi dalam keadaan bukan bagi dalam keadaan sabar. Bagi dalam keadaan marah. Tak sempurna ni kau. Sebab tu dia kata, tiga sifat ni adalah sifat kesempurnaan. Nak menuju kepada Allah Ta'ala, kena ikhtiar, usaha, cari jalan, biar jadi orang yang ada sifat siddiq, ada sifat ikhlas, ada sifat sabar. Apabila ia tiga sifat itu terpisah dengan amalan, maka rosaklah amal ibadat serta tidak akan dikabulkan. Itu sebut dah tadi.
apabila as-sidq merupakan pendorong untuk beramal soleh dan pemangkin peningkatan dalam perjalanan menuju kesempurnaan, maka seeloknya kita mulakan perbincangan dengannya, yakni dengan sidq. Kemudian barulah ikhlas dan seterusnya sabar. Sidq ni apa dia kata? Pendorong utama untuk beramal soleh. Apa makna pendorong utama? Maknanya dialah penolak baif yang utama sekali menolak kita untuk beramal soleh. Apa tujuan semayang? Apa tujuan baca Quran? Apa tujuan mari duduk masjid ni? Apa tujuan duduk ngaji ni? Tujuan apa ni? Kalau betul-betul jujur, tujuan dia nak cari redha Allah. Tujuan dia ialah nak mengenal Allah, ilmu. Nak mengenal Allah Ta'ala melalui ilmu. Macam mana nak mengenal Allah Ta'ala kalau tak mengaji? Jahil lah jawab dia. Kita tak kenal kalau kita tak membaca. Nak kenal tentang seseorang, kita bertanya, siapa si fulan bin si fulan tu? Tak pernah nampak mari masjid itu ni. Orang bagi tahu, dia baru pindah kawasan ni. Nama apa? Orang bagi tahu, nama fulan bin fulan. Kerja mana? Orang bagi tahu. Tahu kita. Habis kalau duduk dengan tak ngaji, tak tanya orang, jawab dia tak tahu. Jahil dia panggil. Hidup kita atas dunia ni Allah Ta'ala jadikan ialah liya'budun. Kata ulama sufi, liya'rifun. Untuk engkau semua mengenal aku. Dengan sebab kenal tu mari junjung perintah. Sebab kita kenal kita siapa, Allah Ta'ala siapa, barulah datang perasaan cinta. Cinta pada Allah. Dengan sebab ada cinta pada Allah, barulah mari junjung perintah. Cinta tu menyebabkan kita tunggu perintah Allah Ta'ala. Habis tu kita buat semua sekali tu. Sebab tu. Sebab menyintai Allah. Sebab redha duduk di Allah Ta'ala melalui jalan ibadat, jalan suruhan, jalan meninggal larangan. Kita dapat redha daripada Allah Ta'ala. Tu tujuan kita. Lain tak ada. Semayang 2 rakaat ke 4 rakaat ke daripada berdiri, duduk, rukuk, sujud dan sebagainya. Tertonggeng kita rukuk lama tu. Sebab apa semua tu? Nak suruh Allah Ta'ala redha pada kita. Tak ada tujuan lain. Bukan kerana orang suruh. Bukan takut orang kata. Kalau takut orang kata, nak suruh orang sebut itu ini, ada nama kita di hati manusia, tu tidak siddiq lah dipanggil. Tak jujur tu dengan Allah Ta'ala. Supaya kita dengan mak ayah kita, kita tolong dia sebab apa? Nak ngopah? Takut dia tak bagi duit belanja. Kau sebab apa? Kalau nak ngopah, anak tu tak jujur lah dalam menyintai mak dan ayah dia. Sebab apa? Kalau dia tak niat nak ngopah, dia boleh ngopah. Sebab apa? Kewajipan atas kepala mak ayah kena bagi. Dia tak bagi dosa dia. Kita tak harap nak ngopah, tak harap nak belanja pun dia kena bagi juga. Kita tak tolong pun dia kena bagi juga. Sebab kewajipan Allah Ta'ala letak atas kepala dia. Kena bagi pada kita. Habis tu kita tolong dia sebab kasih. Sebab nak suruh dia suka. Sebab nak suruh dia puas hati dengan kita. Tu siddiq dipanggil. Mencari redha. Mari duduk sini sementara atas dunia ni. Nak cari apa? Nak cari redha Allah. Tu yang disebut tu raditu billahi rabba. Wa bil islami dina tu. Tu kita duk kata apa tu? Aku redha. Redha apa tu? Redha Allah Ta'ala tentukan apa saja untuk aku. Redha apa lagi? Islam sebagai agama. Tak ambil itu cara lain. Cara Islam lah. Apa lagi sebut? Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah.
Nak ambil baginda Nabi Muhammad sebagai Nabi, sebagai Rasul. Apa tugas Nabi, apa tugas Rasul? Menyampai. Tu wajib atas Rasul bersifat sidik. Satu, sidik pada apa? Ngaji dalam Usuluddin. Satu, sidik dalam mendakwa dia adalah Nabi dan Rasul. Mesti. Seorang Nabi dan Rasul mesti sidik dalam mendakwa ataupun mengatakan bahawa dialah Nabi. Dia adalah Rasul. Macam Nabi Isa alaihissalam, Allah Ta'ala sebut dalam dalam surah As-Saff kan. Dia kata, inni rasulullahi ilaikum. Tu tugas Nabi dan Rasul. Dia kena cerita kepada umat, aku ni adalah Nabi, aku adalah Rasul. Dengan jujurnya, dengan benarnya disebut. Lepas tu yang kedua, wajib juga pada Nabi dan Rasul kena sampaikan risalah daripada Allah Ta'ala dengan sidik. Dengan benar. Maknanya, sifat sidik yang ada pada mereka itulah, maka mereka menyampaikan risalah pun risalah yang benar juga. Baik. Jadi, seorang yang ada sifat ni, sifat sidik ni, dia adalah pendorong untuk seseorang tu beramal soleh. Kita semayang bukan kerana mak ayah suruh. Bezalah dengan awal-awal dulu tak? Awal-awal umur 7 tahun semayang sebab apa? Mak ayah suruh lah. Tak bunyi motor ayah balik, tak bangun semayang subuh. Padahal mak kejut banyak kali dah bangun semayang subuh, tak bangun. Bunyi motor ayah balik, bunyi selipar ayah buka pintu, bangun lalu. Tak sempat wuduk semayang dah. Takutnya dengan mak dengan ayah. Sebab apa pada masa tu? Sebab tu tak erti lagi masa tu. Takut pada ayah semayang. Takut pada ayah buat homework. Takut pada ayah baca buku. Sebab takut pada ayah buat. Sebab tu kena ada sifat khauf, bincang dah sifat khauf tu. Untuk orang yang rendah-rendah. Macam kita ni. Kena cerita bab neraka. Kena cerita bab seksa. Tu mari ayat Quran cerita bab seksa. Cerita bab neraka. Sebab apa? Sebab kalau tak ada cerita bab yang menakutkan ni, tak dorong kita untuk beribadat. Sebab tak jujur. Tapi bila dah besar kita, perlu lagi ke mak ayah tanya dah semayang ke belum? Tak dah. Duduk ngaji, duduk universiti, mak duduk lain, ayah duduk lain, kita duduk lain. Tak perlu tanya dah, masuk waktu pandai sendiri. Dulu kena bagi tahu, nak zuhur dah ni, pergi mandilah. Kalau nak mandi, kalau nak ambil wuduk, ambil wuduk, mari nak pergi masjid ni. Nak asar dah ni, marilah nak pergi masjid dah ni. Tu dulu. Tapi bila dia makin besar, makin bijak, dia pandai sendiri. Bunyi azan, dia pakai baju, dia pergi semayang. Tak ada orang suruh dah. Tu sidik dipanggil. Apa yang mendorong dia? Allah. Nak gapai cinta Allah Ta'ala, junjung segala perintah. Antara semayang di rumah seorang diri dengan semayang di masjid, mana Allah Ta'ala suka? Masjid, mari. Sebab apa? Kejujuran kita nak gapai cinta Allah. Kejujuran kita nak gapai redha Allah Ta'ala. Mana di antara dua yang Allah Ta'ala suka? Mana di antara dua yang mak ayah kita suka? Ikut mak lah. Orang dulu-dulu kan. Mu ni nak ke Fatimah ke nak pada Zainab? Orang dulu-dulu, orang sekarang ni tak boleh dah buat gitu. Dia pilih sendiri. Darjah satu tu dia pilih dah. Orang dulu-dulu. Dia bagi pilihan lah. Mu ni nak pada Zainab ke nak pada Fatimah? Dua-dua tak nak ayah. Nak pada siapa? Nak kepada Aisyah. Contoh. Dulu. Mana yang lebih mak suka? Ikut mak lah. Kita terima belakang. Ikut mak lah. Mak rasa senang dengan siapa? Kita terima ya. Tu. Puas hati dengan Allah Ta'ala yang mana satu? Allah Ta'ala puas hati dengan kita yang mana satu?
Duduk di rumah, mari masjid. Baca Quran, baca surat khabar. Contoh ni, contoh tuan-tuan. Contoh. Yang mana yang Allah Ta'ala puas hati? Oh, Allah Ta'ala puas hati kalau kita baca Quran. Tak banyak pun tak apa. Baca Quran. Allah Ta'ala puas hati kalau kita bangun malam-malam. Beribadat pada dia. Bangun malam. Itu semua tu perbuatan orang yang jujur mencari redha Allah Ta'ala. Sebab tu beribadat, Nabi beribadat hatta tatafattara qadama. Sebab apa tu? Kejujuran dia mencari redha Allah Ta'ala. Bukankah engkau diampunkan dosa sebelum dan kemudian, kata Aisyah. Apa kata Nabi? Afala akunu abdan syakura. Sebab apa? Dia nak jadi hamba yang betul-betul terima kasih pada Allah Ta'ala. Suka tak kita kalau orang tu berterima kasih pada kita? Sukalah. Bagi apa pun terima kasih. Bagi RM1 pun terima kasih. Bagi RM10 pun terima kasih. Nidak bagi RM10 terima kasih. Bagi RM1 je. So bagi duit budak hari raya kita bagi sampo di buka tu RM1 wajib. Budak ni aku ambil balik baru tahu. Kalau nak bagi RM10, RM10 lah mari rumah ni. Mari pakai mari rumah ni. Jujur dengan Allah Ta'ala. Sikit pun terima kasih. Banyak terima kasih. Uji dalam bentuk nikmat pun sama. Uji dalam bentuk ujian bala pun sama. Mari daripada mana dua-dua tu? Allah. Semua tu termasuk dalam qada qadar. Beriman dengan qada qadar ada. Dalam rukun iman, kesempurnaan kita ialah beriman pada qada dan qadar. Mari mana baik buruk? Allah. Dua-dua daripada Allah Ta'ala. Sebab tu dia kata, bila seseorang itu ada sidik, maka sidik ini ataupun sifat jujur, sifat benar ni akan mendorong seseorang itu beramal soleh. Baik. Dalam mengkategorikan sidik, ulama-ulama telah melalui mazhab yang berbagai-bagai. Di antara mereka ada yang membicarakannya dengan panjang lebar. Dan ada pula yang melalui jalan ringkas saja. Ada yang sebut pendek-pendek je. Ada yang sebut panjang. Baik. Maksud sidik. Hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala menyebut bahawa sidik mempunyai 6 makna. Ini mengikut Imam Ghazali. Beliau berkata, ketahuilah bahawa lafaz sidik digunakan untuk 6 maksud. Dia bilang dulu. Lepas tu dia hurai bawah. Yang pertama dia kata sidik dalam kata-kata. Yang kedua sidik dalam niat dan kehendak. Yang ketiga sidik dalam berazam. Yang keempat sidik dalam menunaikan keazaman. Yang kelima sidik dalam amalan. Yang keenam sidik dalam penyempurnaan maqam agama seluruhnya. Itu 6 sidik yang Imam Ghazali bagi. Sesiapa yang bersifat dengan sidik dalam semua perkara tersebut, maka dia dikira siddiq. Maknanya orang yang terlampau benar. Sifat sidik ada pada dia terlampau. Berlebih-lebih ada pada dia. Tuan-tuan tengok kisah Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang cerita pada dia, baginda Nabi Muhammad ni semalam naik Mi'raj. Isra' daripada Mekah pergi ke Filastin. Kemudian daripada Filastin naik ke Arash. Naik ke Sidratul Muntaha. Bertemu dengan Allah Ta'ala, turun bawa salat. Siapa cerita pada dia? Bukan mulut Nabi sendiri lagi tu. Yang menceritakan pada dia ialah orang kafir Quraisy. Tapi bila dia tahu mari daripada siapa kisah tersebut, mari daripada seorang sahabat yang dia dampingi daripada muda, yang telah mendakwa diri dia ataupun telah mengaku diri dia adalah Nabi dan Rasul, maka dia percaya. Lebih daripada tu pun dia kata aku percaya.
Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sebut, in ja'akum fasiqun binaba'in. Baru Allah Ta'ala kata, fatabayyanu. Sekiranya datang kepada engkau seorang yang fasik dengan satu khabar, satu berita, maka Allah Ta'ala perintah tabayyun. Selidik dulu. Habis tu berita tentang Isra', tentang Mi'raj ni mari daripada fasik ke? Tak. Mari daripada siapa? Mari daripada seorang Rasul yang sadiq, yang jujur, yang wajib bersifat dengan sifat jujur dan benar. Aku tak perlu selidik lah. Supalah dengan kita duduk dalam masyarakat ni pun. Berita ni mari daripada siapa? Seorang yang sadiq. Tak payah tabayyun lah. Tapi nak beritahu parahnya sifat sidik dalam masyarakat kita ni. Siapa tahu berita ni mari daripada orang kaki masjid dah. Kena tabayyun dulu juga. Tu nak beritahu parah tak parahnya sifat sidik dalam masyarakat kita. Siapa cerita? Ustaz cerita semalam. Iyo, kau ustaz tu. Sebab ustaz pun nipu kot sekarang ni. Kot lah, kot. Adalah segelintir. Bukan ustaz lah tu kalau dia nipu. Kalau ustaz dia tak nipu. Kalau nama ustaz dia tak nipu. Kalau dia ustaz sebenar. Tapi kalau dia tu baru nak start ya. Dia adalah nipu tu perangai dia. Cuma nak sebutnya ialah Al-Quran beritahu jelas. Kalau berita mari daripada fasik. Maka kena tabayun. Fasik ni tuan-tuan, orang yang melakukan sekali dosa besar, fasik. Kalau dia, kita nak jadikan imam solat, makruh. Sekali dosa besar, fasik. Makruh menjadikan dia imam solat. Faham ambil mudah isap okok. Celak mata orang isap okok ni. Gitu lah tuan-tuan nak kira mudah-mudah. Kalau kita tak kata dosa besar, tak apa. Mengulang-ulang dosa kecil pula. Dikira fasik juga. Dosa besar sekali fasik. Mengulang-ulang dosa kecil fasik juga. Apa banyaklah bila seseorang tu fasik, dia adalah isu-isu rentetan selepas kita jadi orang fasik. Cuma nak sebutnya ialah Quran kata kalau mari daripada orang fasik, tabayyun. Habis tu mari daripada Rasulullah. Mulut Nabi kata aku semalam daripada Mekah pergi ke Palestin. Daripada Palestin aku naik Mi'raj. Kalau betul mari daripada mulut Muhammad bin Abdullah, maka lebih dahsyat daripada tu, lebih pelik daripada tu pun aku percaya. Sebab tu sidik tu sifat. Orang yang jujur kita panggil sadiq. Adapun orang yang melampau-lampau dalam membenarkan, kita panggil siddiq. Tu kalimah siddiq tu digelar kepada Abu Bakar As-Siddiq. Macam apa? Musailamatul kadzdzab lah. Kizib adalah sifat. Sifat dusta. Orang yang berdusta kita panggil kadzib. Orang yang melampau dalam berdusta kita panggil kadzdzab. Tu Musailamah tu. Melampau tu dalam berdusta. Siapa tahap dia mengaku jadi nabi. Dalam Quran kata dah tak ada nabi dah. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad ni adalah rasul. Disebut dalam Quran khatamun nabiyyin. Dalam Quran sebut Muhammad ni. Tiba-tiba dalam Quran dah nyatakan dia adalah nabi yang terakhir. Mari dia kata dia nabi dan rasul juga. Tu melampau dalam berdusta. Sebab tu digelar Musailamah si pendusta. Tu nama dia. Sagi bunyi Al-Kadzdzab pun nama cucu juga. Sedap bunyi Al-Kadzdzab. Al-Kadzdzab tu maknanya dia pendusta. Yang melampau dalam berdusta. Tu Musailamah Al-Kadzdzab. Orang yang melampau dalam membenarkan kita panggil as-siddiq. Baik. Dalam piramid sadiq sigaraga. Tu sadiq, orang yang jujur. Tapi tak jujur juga ni. Mana tadi?
Sesiapa yang bersifat dengan siddiq dalam semua perkara tersebut, maka dia dikira siddiq. Dia nak jujur dalam 6 perkara tu. Baik, satu dia kata apa? Siddiq lidah. Yang pertama sekali, siddiq lidah. Jujur pada lidah. Berlaku pada khabar berita dan menyempurnakan janji. Memungkiri janji juga termasuk dalam perbuatan lidah. Tu siddiq pada lidah. Mula-mula sekali kata Imam Ghazali. Tengok kisah masyhur, kisah yang pernah berlaku kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Maklum. Tuan-tuan biasa pernah dengar kisah ni. Bila mak dia nak hantar dia pergi ke Baghdad untuk ngaji. Maka mak dia pesan kepada dia dalam perjalanan engkau, apa jua yang berlaku, cakap benar. Mak dia letaklah di tepi poket ni, jahit sini. Tepi ni, letak duit belanja. Jahit tepi tu. Dalam perjalanan dia, rombongan dia tu dirompak. Dirompak. Kalau orang rompak lah. Orang tengok dia budak kecil lagi. Jadi orang tanya dia, mau ada harta? Ada duit? Dia kata ada. Sebab mak dia pesan. Mak dia pesan dalam apa jua keadaan, mau bercakap benar. Dia jawab ada. Orang gelak, budak kecil ada duit mana? Mula-mula. Tapi dia kata betul ada. Mana nak tengok? Ditunjuk. Ada dalam poket dia. Tepi lengan baju dia ni, ada mak dia jahit duit situ. Adalah beberapa keping duit. Akhirnya ringkas cerita, hasil daripada kejujuran Syekh Abdul Qadir Jailani cakap ni, perompak tadi bertaubat. Nak sebutnya ialah siddiq pada lidah. Jujur pada lidah. Kita asal bercakap je menipu lalu itu. Tak percaya Nabi sebut gini ya. Nabi kata kafa bil mar'i kadhiban. Nabi kata cukuplah seseorang itu dikira berdusta. Bila? An yuhadditha bi kulli ma sami'. Bila dia bercakap apa saja yang sampai di pendengaran dia cerita. Nabi kata orang ni pendusta. Apa saja yang sampai di telinga kita berita, kita bercerita pada orang lain. Tak kira betul tak betul lagi cerita daripada orang. Nabi kata kafa bil mar'i kadiban. Cukup orang tu sebagai pendusta. Macam mana ciri dia? Bila dia cerita semua benda yang dia dengar. Sebab tu ada benda yang kita boleh cerita, ada benda yang kita tak boleh cerita. Ada benda yang kita dengar kena tabayun dulu baru boleh cerita. Kita tak. Tu nak bagi tahu parahnya lidah kita ni. Siddiq yang pertama yang Imam Ghazali susun, yang pertama siddiq pada lidah ni pun tak lepas dah itu. Cakap sikit yang menipu. Cakap sikit orang tak percaya dah. Kau boleh percaya dia tu. Istilah orang muda dia panggil apa? Kencing apa tuan-tuan? Ya tu. Nak sebut tak tergamak? Tanya tuan-tuan dulu biar jawab. Tu. Oh dia tu kencing. Percayalah, dengarlah dia cakap kencing tu. Ya tu. Buka mulut je menipu, buka mulut menipu. Nak beritahu parahnya sifat siddiq dalam masyarakat itu. Baiki yang ni dulu mula-mula sekali. Siddiq pada perkataan. Last nak baca. Memungkiri janji juga termasuk dalam perbuatan lidah. Pernah dikatakan di tempat menjual beli tidak terlepas daripada dusta. Tu galik. Tempat jual beli dalam pasar orang berniaga, galik berlaku benda ni. Nipu pada lidah. Ni buah yang bila ni? Baru siapa pagi tadi? Padahal seminggu dah. Ni goreng bila ni? Baru yang ni panas-panas lagi ni. Padahal yang pagi tadi dia panas dah. Tu banyak. Sebab tu orang yang jujur dalam berniaga akan duduk ma'al bararah. Kiramin bararah, akan duduk bersama dengan orang-orang yang mulia di dalam syurga. Tu peniaga yang jujur. Jujur mana duduk? Lidah mula-mula sekali. Mari kita jual ni. Tak ambil untung sikit pun. Nipu. Tak ambil untung sikit pun. RM1 pun tak ambil untung. Padahal dia untung RM10.
Tu nak beritahu. Ulama sebut di tempat menjual beli tidak terlepas daripada dusta. Awak balik dulu bekah malam ni. Satu dulu, sidik pada lidah. Balik ajar lidah kita biar bercakap benar. Bini tanya mari mana? Mari kedai janda jual tom yam. Dia. Jujur tu nak jujur. Gitu. Padahal nak suruh bini kita pergi belajar dengan janda tu buat tom yam sedap sikit. Gitu. Pada tu dulu, 5 lagi kita tengok dalam pertemuan akan datang. Wallahu a'lam. Wa ilmuhul atam.